Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bab baru iaitu bab 8. Okey, bab 8 ialah berkaitan dengan sukatan serakan data tak terkumpul. Ni tajuk bab 8. Okey, sukatan serakan ni apa? Sukatan serakan ni adalah sukatan yang penting dalam statistik. Dia akan memberi gambaran berkaitan cara-cara nilai-nilai dalam satu set data. Okey. Serakan adalah kecil apabila data mempunyai julat yang kecil. Okey, nanti kita akan cuba fahamkan apa maksudnya julat. Okey. Sukatan serakan ini bagi suatu data seperti sukatan dia cara nak daripada data tu kita akan menyukat daripada segi julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Okay, jadi kita pergi kepada contoh dulu. Contoh 1. Jadual menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 20 orang murid. Okey, ni data dia untuk 20 orang murid. Macam mana kita nak cek 20 orang murid? Bilang. Kamu bilang dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Dia ada berapa baris? 1, 2. Jadi 10 kot ni. Ni ada 2. Jadi 10 kali 2, 20. Cukuplah 20 ni. Okey, jadi nyatakan beza jisim dalam kilogram bagi murid-murid ini. Okey, kita nak mencari beza jisim. Jadi, langkah pertama, kamu kena tahu jisim terbesar. Okey, jisim terkecil. Okey, jadi kamu tengoklah jisim yang terbesar. Yang kat besar kat sini ialah 79 dan yang paling kecil ialah 47. Jadi yang terbesar 79, yang terkecil 47. Jadi soalan nak apa? Beza jisim. Beza jisim senang saja. Jisim besar tolak jisim kecil. Jadi 79 tolak 47. Dapatlah jawapan dia 32 kg. Okey, ingat beza maksudnya nilai yang terbesar tolak nilai yang terkecil. Okey, kita tengok contoh 2. Raja menunjukkan plot titik. Okey, ini adalah plot titik. Dia ada nombor, ada ukuran dia. Okey, ada sengat-sengat dia. Lepas tu ada titik kat atas. Tu dia namanya plot titik. Bagi panjang dalam cm, sampel beberapa jenis serangga. Nyatakan beza saiz dalam cm bagi sampel serangga terpanjang dan sampel serangga terpendek. Dia nak beza saiz. Beza saiz besar juga. Besar juga samalah. Orang kata apa? Terpanjang, terpendek. Jadi panjang serangga terpanjang. Okey, kamu tengok yang terpanjang berapa panjang serangga terpendek. Okey, jadi kat sini ni sepanjang serangga ni paling sikit ni 3 poin apa ni? 3.1. Kita zoom tengok. 3.1, 32, 33, 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3.8, 3.9, 4. Okey, jadi 3.1. Okey, ni yang paling pendek. Okey, yang paling panjang hujung ni lah. Jadi 6.5 sini, 66, 67, 68, 6, 61, 6, 65, 66, 67. Ni atas 68. Ni 6.8 ukuran dia cm, ni ukuran dia cm. Jadi dia nak apa tadi? Beza saiz. Jadi 6.8 tolak dengan 3.1 bersamaan 3.7 cm. Okey, dapatlah. Kalau dia suruh cari beza untuk ni namanya plot titik. Tadi dia pergi jadual dalam data kan. Jadual ni. Dalam ni ada data-data. Okey.
Okey, seterusnya kita nak belajar macam mana langkah-langkah nak memplot batang dan daun. Tadi plot titik. Ni namanya batang dan daun. Okey. So kat sini kita ada data kita. Okey, jumlah markah kat sini ada untuk apa-apa? Untuk ada untuk berapa orang? Kita bilang 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 kali 4 36. Okey, tepat. Jadi kalau kita nak buat batang dan daun, cara dia macam ni. Nombor macam contohnya nombor 27. Nombor yang perpuluhan ni untuk rumah perpuluhan ni jadi batang. Hak nombor kecil ni kita panggil daun. Okey. So ni batang lah ni. 2, 2, 3, 3 batang. So kita buat batang dia 2. 2. Lepas tu daun dia sila 7. Tak 7. Okey. Lepas tu 2, 9. Jadi batang dia 2. Ni 9. Okey. Settle dah untuk 2 ni. 3, 1. Jadi batang dia 3. Daun dia 1. Okey. Siap dah. Okey. 3, 2. Jadi batang dia 3. Ni 2. Okey. So siap dah 2. Jadi kamu buatlah sampai habis. Kita baru settle 4. Kamu buat lagi sampai habis. Kekunci dia 2. Ni 7 bermaksud 27. Okey, maksudnya 2 palang ni tegak ni 2 daripada 2 ni garisan jadual ni 7 maksudnya 27. Macam itulah. Okey, kau kena buatlah sampai habis ni baru sikit. Baru 4 kan. Okey. Okey, sekarang kita tengok plot titik. Plot titik. Bagaimana kita nak faham? Okey, jadi kalau tengok kat sini kita ada nombor daripada data yang ada ni. Kita ada nombor kosong, paling besar dia 8 lah. Jadi kita buatlah paksi kat sini. Macam buat paksi X tu. Tulis apa? Ni berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan skor. Jadi tulis skor. Jadi data kita ada nombor kosong sampai nombor 8. Jadi kita buatlah senggat 0 sampailah 8. Jadi data kosong ada berapa? 1, 2. Jadi kita buat titik tu ada 2. Kalau 1 ada berapa? Satu ni je. Okey, kalau 2 ada berapa? 1, 2. Ada 2 je. Buatlah sampai habis. Okey, daripada plot di atas, cerapan paling tinggi ialah 8. Cerapan ni merujuk kepada data. Okey, maksudnya cerapan paling tinggi, data yang paling tinggi ialah 8. Data yang paling rendah ialah 0 dan paling banyak murid memperoleh data skor tu. Jom cepat tengok tinggi. Jadi skor yang paling banyak ialah 7. Tu cara kita nak faham berkaitan dengan plot titik. Okey, sekarang macam mana kita nak banding dan mentafsir dua set data berdasarkan plot titik. Kita nak cuba fahamkan. Data berkaitan 2 plot. Macam mana kita nak tafsir? Okey. Jadi kita kena baca dulu. Ni adalah pada muka surat 217. Okey, satu pertandingan kuis mat dengan kuis sains. Ni data untuk kuis sains. Ni data untuk kuis matematik. Pergi sekolah menengah bestari. Okey, 20 orang murid telah pilih untuk mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Data menunjukkan 2 set plot titik bagi skor bagi murid itu. Jadi 20 orang belajar lah. Okey, jadi dia jawab soalan. Okey, dapatlah skor. Okey, ni skor kuis sains, kuis matematik. Okey, kita tengok soalan dia nak. Dari manakah yang menunjukkan, data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Ingat balik. Serakan paling besar ialah apa berkaitan dengan serakan? Tadi nota awal tadi berkaitan dengan serakan. Okey, serakan yang paling tinggi apabila julat dia lebih besar. Jadi data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Jadi tengok nilai paling tinggi tolak nilai paling rendah. Jadi 15 campur tolak 8 dapat 7. Kalau ni 15 tolak 9 dapat 6. Jadi kuis sains lah data serakan adalah lebih tinggi kerana beza dia adalah lebih besar. Okey, jadi macam mana boleh tahu? 15 tolak 8
dapat 7. Yang ni 15 tolak 9 dapat 6. Jadi yang ni lah besar. Jadi orang kata serakan yang lebih besar bila julat dia beza dia lebih tinggi. Okey. Kuis yang manakah? Okey, antara skor kuis sains dan skor kuis matematik, pencapaian yang manakah yang lebih baik? Jadi kita nak tahu pencapaian yang lebih baik. Jadi kalau kita tengok pun kita boleh agak ni. Sebabnya kamu tengok markah ni daripada 8 markah sampai 15. Ni 9 sampai 15. Jadi ni nampak macam lebih tinggi, lebih bagus lagi sebab markah dia 9 paling rendah. Lepas tu dia lebih berat belah kanan. Yang ni dia lebih berat pada nombor markah dia 9 dengan 12. Ni 11 dengan 13 ni ramai. Tengok ni 11, 12, 13 sikit je. Jadi kalau tengok kat sini matematik lah lebih baik. Okay, kita tengok dia kata apa. Kuis matematik adalah skor kuis matematik adalah lebih baik. Okay, jadi dia lebih tumpu pada belah kanan. Yang ni sikit je titik dia belah kanan. Jadi skor yang paling baik adalah skor matematik. Seperti yang dia bagi penyelesaian. Okay, itu saja.